Tajuk baru, Bahaya Cinta Dunia. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bahaya cinta dunia dan fitnahnya fitnah dunia. Tuan-tuan muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala dua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Bekal Menuju Akhirat, susunan Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita sedang melihat beberapa sifat mazmumah. Sebelum daripada ini, sifat ujub, merasa diri baik. Pada malam ini, cinta dunia ataupun hubbud dunia. Akan datang dia akan cerita tingkatan-tingkatan dunia. Dunia, kalau tuan-tuan mengaji dalam kitab Nawar, dunia ni ialah apa yang ada pada kita, yang ada di sekeliling kita. Ataupun dengan bahasa yang lebih mudah lagi untuk kita faham, dunia ni ialah semua perkara yang tidak memberi manfaat pada kita selepas mati. Itu dunia yang nak dibincangkan dalam kitab ni, dalam kitab tasawuf. Iaitu dunia yang tidak memberi manfaat kepada kita selepas daripada mati, apa-apa pun. Adapun akhirat, semua benda yang memberi manfaat pada kita selepas daripada mati, walaupun kita buat di dunia. Dan memang kita dijadikan untuk hidup di dunia, beribadat pada Allah Ta'ala di dunia, jadi khalifah di dunia. Cuma apa yang tak memberi manfaat, itu adalah dunia. Apa yang memberi manfaat pada kita, maka itu adalah akhirat. Maka boleh jadi dengan definisi tersebut, ada sesuatu yang sama pada dua orang berbeza. Pada si A jadi dunia, pada si B jadi akhirat. Harta pada si A boleh jadi dunia, tapi pada si B jadi akhirat. Pekerjaan boleh jadi pada si A akhirat, pada si B dunia. Hatta dalam kita menuntut ilmu pun boleh jadi dunia, boleh jadi akhirat. So mudah untuk kita faham, dalam kitab Nawar definisikan gitu. Apa-apa sahaja yang tak memberi manfaat pada kita selepas daripada mati, maka itu adalah dunia. Dunia inilah yang nak dibincang dalam kitab tasawuf. Adapun dunia yang memberi manfaat pada kita di akhirat, itu teruskanlah, tak ada masalah lah. Dia tak mendatangkan kesusahan pada kita. Yang mendatangkan kesusahan pada kita selepas daripada mati, inilah yang jadi bahaya. Sebab tu disebut bahaya cinta dunia. So kena faham dulu, dunia yang mana ni di sini bahaya ni. Sedangkan Nabi-Nabi pun hidup dalam dunia, tapi kedudukan dia tinggi. Para awliya, Allah Ta'ala hidupkan dia dalam dunia. Bukan dia hidup tanpa makan, hidup dia makan juga, minum juga macam kita.
ada rumah tangga macam kita juga. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani ni kan ulama hadis. Pernah bertemu dengan seorang Yahudi. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni walaupun dia ulama, tapi Allah Ta'ala berikan kepada dia kemewahan. Jadi dia naik kenderaan yang mewah. Bertemu dengan seorang Yahudi yang duk mengutip sampah. Jadi Yahudi ni tanya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukankah hadis Nabi-mu menyebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Bukankah Nabi kamu mengatakan bahawa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin? Sijnul mu'min ay sijnun lil mu'min. Terkib idhafi orang mengaji. Wa jannatul kafir ay wa jannatun lil kafir. Dia adalah syurga bagi orang kafir, tapi macam tak betul dan tak benar apa yang disabdakan oleh Nabi kamu. Kamu tengok keadaan aku sekarang sedang mengutip sampah. Ini bukan syurga. Kamu tengok keadaan kamu sekarang di atas kenderaan yang mewah. Ini bukan penjara. Apa jawab Ibnu Hajar Al-Asqalani kepada Yahudi tersebut? Dia kata, apa yang Nabi sebut itu adalah benar. Dia adalah as-sadiq. Nabi adalah seorang yang benar, seorang yang sangat benar, al-masduq, yang dibenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. So mustahil Nabi akan berdusta, sifat mustahil bagi Nabi dan para rasul. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksudkan oleh Nabi, dunia itu adalah sijnul mukmin, penjara bagi orang mukmin kalau banding dengan akhirat. Begitu juga bagi orang kafir adalah syurga banding dengan akhirat. Banding dengan akhirat, walaupun dia duduk dalam keadaan kutip sampah di dunia ni, masih nikmat lagi. Senang lagi. Bayangkan nanti kalau mati dalam kekufuran, mana kedudukan dia dalam neraka, seksa. Setakat duduk kutip sampah, tak terseksa. Bahkan tuan-tuan baca dalam surat khabar duk keluar kan dalam minggu lepas ke. Seorang Bangla boleh kumpul 800k selama duduk belas tahun di Malaysia. Dengan hanya dia makan nasi berlaukkan bawang dan cili dan lada. 800k dia boleh hantar ke kampung halaman dia. Dia ada video, bukan setakat cerita ya. Ada video dia makan nasi macam mana. Nasi banyak tapi yang ada lauk pada dia ialah bawang besar dengan dengan cili hijau. Dia makan. Tu senang dah tu nak banding dengan akhirat. Tu contoh. Contoh kalau seorang kafir, itulah makanan dia di dunia. Nak banding dengan akhirat, makanan dia apa? Darah, nanah, apa lagi? Benda-benda buangan, benda-benda buangan dunia. Itu makanan-makanan yang disediakan di dalam neraka. Di samping yang lain lagi, yang air menggelegak, zakum dan sebagainya yang disebut dalam Quran. So banding dengan kedudukan engkau dalam dunia sekarang, engkau kutip sampah, engkau pergi jual barang-barang terpakai dan sebagainya, itu dah kira cukup senang banding dengan kesusahan yang sedang menunggu engkau di akhirat nanti. Banding dengan aku berada dalam keadaan naik kereta mewah ni pun, banding dengan akhirat nanti, jauh di akhirat lebih berbanding dengan sekarang ni. Sekarang ni tak ada nilai. Sebab tu dunia disebut oleh Nabi kan, tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala walaupun sebelah sayap nyamuk. Tak ada nilai. Kalau ada nilai walau sebelah sayap nyamuk, nescaya orang kafir tak boleh makan. Orang zalim tak boleh hidup atas dunia ni. Kalau ada nilai walau sebelah sayap nyamuk. Tapi sebab tak ada nilai pada Allah Ta'ala, dia bagilah pada siapa-siapa pun. Orang yang nak pada dunia, dia akan bagi. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu ma nasha. Dalam surah Al-Isra, tuan-tuan duk baca.
Man kana yuridul ajilah, siapa-siapa yang nak yang segera. Ajilah ni sesuatu yang segera boleh dapat. Apa dia? Dunia lah. Kata Allah Ta'ala, ajalna lahu, kami akan segerakan kepadanya. Kami akan segerakan dia. Tapi kalau orang bijak, orang cerdik, dia baca ayat ni, Allah Ta'ala sebut, ajalna lahu ma nasha'u liman nurid. Allah Ta'ala tak kata semua orang nak, dia dapat. Tak. Allah Ta'ala kata, liman nurid. Siapa yang kami nak. Mereka nak sama tak dengan apa yang kami nak? Kalau mereka nak sama dengan apa yang kami nak, dapatlah. Tapi kalau mereka nak tak sama dengan apa yang kami nak, tak dapat juga. Walaupun mereka berusaha sampai lupa hukum halal haram. Lupa nak beriman pada Allah Ta'ala. Tak ada faedah. Sebab apa? Kau tak termasuk dalam kehendak Allah Ta'ala. So kalau orang bijak, buat apa buang masa gitu? Buat sesuatu yang kita nak, tapi Allah Ta'ala tak nak pada kita. Rugi masa, buang masa. Baiklah Allah Ta'ala mengatakan, man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fi ma nasha'u liman nurid. Akhirnya pula balasan dia, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Tu lagi dahsyat. Apa yang ditunggu pula? Yang menunggu mereka di akhirat? Jahannam. Bukan 6 jahannam ni. Jahannam neraka yang sedang menunggu bagi orang yang nakkan kepada dunia. Ni dunia mana ni? Tu kena bahas juga situ. Dunia yang tadi saya sebut tadi. Bukan dunia semata-mata dunia. Sebab tu ulama kata la tuzammud dunya 'alal itlaq wa la tumdahud dunya 'alal itlaq. Kita tak cela dunia secara itlaq, secara mutlak. Asal sebut dunia totally mazmum. Tak. Dan kita tak puji dunia secara total. Mana dunia yang puji, mana dunia yang keji. Balik pada definisi tadi. Mana yang memberi manfaat pada kita lepas mati, itu itu mamduh. Itu yang dipuji. Mana yang tak memberi manfaat pada kita lepas daripada mati, yang tu adalah cela, tinggalkan. Yang ni nak cerita bahaya dunia, bahaya cintakan dunia. Dunia mana? Dunia yang melalaikan kita, dunia yang tidak memberi keuntungan kepada kita di akhirat. Baik. Lepas daripada mati, dunia ni tak memberi manfaat pada kita. Lebih baik tinggal awal-awal dia. Tapi kalau memberi manfaat pada kita, contoh, kita kahwin, beranak pinak, anak-anak yang lahir daripada kita tu, bila kita didik, jadikan dia anak-anak yang soleh, akhirat. Tapi kalau kita kahwin, semata-mata kahwin, dapat anak, tak ajar anak kita untuk jadi hamba Allah, maka dunia, apa? Tak memberi manfaat pada kita. Kalau ibarat kata mudah, maknanya lebih baik tak kahwin lah daripada kahwin. Kalau kita tak nak tanggungjawab, mendidik, membina hamba Allah Ta'ala, memanusiakan, menghambakan manusia. Itulah, menghambakan manusia pada Allah lah, bukan menghambakan manusia pada manusia, tidak. Menghambakan manusia kita ni pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita rasa kita boleh menghambakan manusia ni jadi hamba pada Allah Ta'ala, lagi ramai, lagi bagus. Sebab apa? Itulah saham akhirat itu. Sebab tu Nabi sebut apa? Nabi sebut, bila mati saja anak Adam, inqata'a amaluh, terputus amal, kecuali 3, salah satu daripadanya ialah waladun salih. Bila Nabi sebut waladun soleh, isyarat daripada Nabi, suruh kita berusaha jadikan anak-anak kita soleh. Jalan untuk menjadikan anak soleh, kita kena soleh. Kita tak soleh, nak anak soleh macam mana? Tu isyarat daripada Nabi. Bukannya bila kita dengar hadis Nabi, anak soleh boleh memberi manfaat kepada kita lepas daripada mati. Maka kita duk berasa, biar gitu pun jadilah anak soleh. Tak, maknanya kita kena bina jalan. Kita kena ikhtiar cari jalan. Kita kena jadikan kita soleh. Kena jadikan pasangan soleh. Kemudian cari jalan bagaimana nak menjadikan anak-anak ini anak-anak yang soleh. Barulah isyarat daripada Nabi menyebutkan bahawa anak yang soleh akan pahalanya tak akan putus. Akan sampai kepada kita sampai bila-bila. Itu akhirat.
Walaupun kita kahwin di dunia, melahirkan anak di dunia, semua di dunia, dalam kubur tak ada orang beranak ya. Kalau beranak dalam kubur, dia jadi hantu lah pula. Tajuk apa? Cerita hantu? Beranak dalam kubur ke apa? Gitu, habis kurang ada lah cerita gitu. Beranak dalam kubur. Bukan mati lagi pun. Perempuan tu dibunuh, bubuh dalam kubur, timbus. Tahu-tahu beranak dalam kubur. Tuan-tuan tak tengok cerita hantu? Saya tengok cerita hantu, tuan-tuan. Tuan-tuan orang soleh, tak tahu dah. Saya ahli dunia. Baik, mana tadi? Jadi itu dunia yang nak dimaksudkan di sini. Dunia yang tak memberi manfaat pada kita selepas daripada mati. Baik. Dia sabda Nabi. Sandaran dulu di sabda Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Bagi dia tak berapa jelas tu. Hubbud dunya ra'su kulli. Kalau kitab saya ni dibubuh kullu. Dhammah tu pun duduk jauh daripada sabdu. Ra'su kulli, tarkib idhafi. Ra'su kulli khati'atin. Ni dipanggil tarkib idhafi 2 layer. Bukan kek je ada 2 layer. Orang mengaji lurah jumpa 2 layer, 3 layer, macam-macam layer ada. Baik. Nabi kata, hubbud dunya, bermula cintakan dunia itu adalah khabar. Ra'su kulli khati'atin adalah sumber, kepala bagi segala kesalahan. Nabi sebut ra'su ni maknanya, kalau Baba dibagi contoh macam kereta api. Macam kereta api. Hubbud dunia ni ibarat kepala kereta api tu. Belakang kereta api tu gerabak-gerabak dia. So gerabak-gerabak tu semua adalah kejahatan lah. Bila kepala dia tu adalah hubbud dunia, cintakan dunia. Dunia yang macam mana? Dunia yang tadi. Yang tak menguntungkan akhirat kita. Yang tak menguntungkan kita, pejam mata je, semua tu tak menguntungkan kita. Tu akhirat, itu dunia tu. Pejam saja mata kita, apa yang kita tinggal? Rumah, jadi dunia tak? Harta benda kita, jadi dunia tak? Anak-anak, jadi harta, jadi dunia tak? Tu kalau kita pejam mata, rumah tak menguntungkan kita. Tu dunia tu. Kan ada orang rumah dia imarahkan. Rumah dia imarahkan dengan solat berjemaah. Waktu tak sempat pergi jemaah di masjid surau. Dia imarahkan dengan baca Quran. Dia imarahkan dengan apa? Dengan baca kitab-kitab agama dalam rumah dia. Dia imarahkan dengan dia buat majlis, panggil para ulama datang rumah dia. Ni rumah ni menguntungkan. Walaupun rumah tu duduk di dunia, tapi rumah tu bagi saham pada dia di akhirat. Harta benda yang disimpan dalam bank, banyak duduk dalam bank itu. Pejam mata, bagi saham tak pada dia selepas daripada dia mati. Kalau tak bagi saham tu dunia. Kalau duduk dalam bank, tapi bagi saham pada akhirat. Tu akhirat nama dia. Gitulah. Ilmu yang kita duduk mengajar ni. Mengajar belum tentu lagi boleh pahala ni. Duduk mengajar, nampak mengajar tasawuf belum tentu lagi qabul di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan je yang nampak, mengajar tasawuf ikhlas. Yang mengajar tak tahu ikhlas ke tidak. Yang mengajar tak tahu ikhlas ke tidak, tuan dia yang tahu yang mengajar tu. Tuan dia mari kerana sampul. Tuan-tuan tak bagi sampul lah depan tak datang dah. Contoh tuan-tuan. Ada gitu tuan-tuan. Banyaklah gitu. Cuma nak sebut contoh. Asyik baik tuan-tuan ulur sampul. Kalau tak ulur sampul tak datang dah. Minggu bulan depan dia bagi alasan lah. Minta maaf saya ada urusan lain. Rupanya pergi tempat lain pula. Tu contoh. Jadi dunia. Tak jadi akhirat. Nampak duk mengajar agama. Tapi tak jadi dunia. Apa tak jadi akhirat? Jadi dunia. Ramai benda-benda macam tu sekarang ni duk berlaku. Kita tak kata. Kita tak menghukum. Orang yang buat tu dia tahu. Kenapa dia buat benda-benda gitu? Ada sahabat-sahabat yang duk mengajar sekali. Asalnya duk mengajar tahfiz. Duk jaga halaqah budak-budak tahfiz.
Bila PKP, saya tak kata dia orang cintakan dunia, saya sebut contoh. Benda tu boleh jadi dunia, boleh jadi akhirat. Yang tahunya tuan dia, bila PKP, budak-budak tak boleh pergi sekolah, kelas pun online. So orang boleh buat benda online ni terlalu banyak pada masa tu. Ada orang ambil kesempatan dia pergi belajar dengan apa? Dengan siapa tu? Master dalam bisnes ni, Najib As-Sadaq. Tuan-tuan kenal Najib As-Sadaq? Allahu Akbar tuan-tuan. Saya ahli dunia, saya kenal. Kadang-kadang ada billboard dia di highway tu, ada billboard dia tulis. Dia ada gambar dia ditulis Najib As-Sadaq. So dia ni orang yang hebat dalam bisnes. Jadi dia buat kelas-kelas online berkenaan macam mana nak membina, nak menjana apa? Bisnes, nak menjana keuangan. Maka ada sahabat ni dapat idea daripada situ, maka Najib As-Sadaq ni jadi sebagai mentor. Bimbing, pimpin, buat kelas secara online. Mengajar Quran secara online. Mengajar kitab secara online. Mengajar itu ini semua online. Orang pada masa tu nak pergi mana? Masjid tak boleh, surau tak boleh, tapi orang nak mengaji. Orang nak mengaji Quran, orang nak mengaji kitab dan sebagainya lah. Maka dia pun tetapkan yuran. Tetapkan yuran 30, 20, 50, sebulan berapa kali. Sekali kelas 2 jam dan sebagainya lah. Ada soal jawab secara online dan sebagainya lah. Akhirnya sahabat saya yang buat ni berhenti mengajar. Fokus kepada online. Sebab masuk online 5 angka. Tak percaya cuba buat. Boleh jadi akhirat, boleh jadi dunia. Kita tak tahu hati dia. Cuma saya nak sebutnya, orang boleh buat benda tu untuk dapat duit lah. Mudah kita kira. So duit tu boleh jadi dunia, boleh jadi akhirat. Kalau kita pandai, dia jadi akhirat. Kalau kita tak pandai, tenggelam kita dengan dunia. Atas nama agama. Kita ajak orang, mari mengaji apa? Quran. Kita ajak orang, mari mengaji kitab. Baca kitab dalam tu. Soal jawab dalam tu. Fiqh, akidah, tasawuf. Sekarang ni masuk macam-macam lagi. Tarannum, orang buat tarannum dan sebagainya. Ni orang macam ni, tuan-tuan tengok. Yang duduk buat kelas-kelas macam ni sekarang ni. Tuan-tuan tengok dia orang naik Welfare, Alphard. Kaya. Siapa yang jadi master dia, yang jadi penasihat dia? Ni orang-orang bisnes. Dia punya kepala otak bijak untuk jana keuangan. Saya nak sebutnya contoh. Kadang-kadang kita duduk dalam bidang agama, belum tentu itu akhirat. Boleh jadi apa yang kita buat tu adalah dunia. Sebab apa? Matlamat kita hanya nak kebendaan. Ada sahabat cerita, dulu dia ajak aku sekali join apa yang dia buat ni. Tapi masa tu dia nak bayar 150 je sejam. Aku tak nak, 150 tak nak lagi. Dan nak bayar berapa? Aku biasa 200.5 orang bayar 1 jam. 200.5 baru nak. Tu tengok duk kira. Kalau bayar 200.5, okey aku nak. Kalau bayar 100.5, sikit 100.5. Contoh. Kalau itu semata-mata perkiraan dunia. Tapi kalau itu letak nombor 10, nombor berapa dah, tu jadi akhirat. Tuan empunya badan tahu. Kita bukan kerja kita menghukum. Saya sebut andai ada di kita benda tu. Matlamat utama kita itulah yang kita letak, walaupun zahir kita duk buat kerja agama, jadi dunia. Sebab apa? Tak ada ikhlas. Sebab ikhlas ialah tuan kita mengaji dah ikhlas. Ikhlas ialah lillah. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tapi semata-mata kerana Allah Ta'ala bukan menafikan kita ambil apa yang orang bagi. Tak. Kita ambil dan kita tolak. Boleh jadi ikhlas, tak ikhlas lagi. Ambil boleh jadi ikhlas. Tak ambil boleh jadi tak ikhlas. Sebut dah dulu. Yang tahunya tuan punya badan. Sebab tu kita mengaji tasawuf nak tengok kita, bukan nak tengok orang. Cuma saya sebut contoh. Andai kita buat sesuatu apa pun atas nama agama, tapi tujuan dia dunia. Ramai orang ikut.
Puluh-puluh ribu dah sekarang ni. Berhenti sebab apa? Daripada duk mengajar sekolah 4 angka je, buat tu dah 5 angka dah. Dah puluh-puluh ribu dapat. Dah sewa rumah dah sekarang ni. Sewa rumah pun dekat 2,000 dah. Bunyi-bunyi nak ambil apa? Nak ambil alfa welfare pula. Nak beritahu orang menjana duit melalui kerja-kerja aktiviti-aktiviti agama. Soal dia dunia ke tidak, itu soal dia lah. Semua saya sebut contoh. Ada orang yang buat charity, kutip duit untuk Palestin dan sebagainya. Belum tentu keikhlasan dia untuk bantu. Boleh jadi dia kata, ni jalan kita ni sebab apa? Bank negara membenarkan 10% daripada duit tersebut diguna untuk pengurusan. Contoh. So kalau itu matlamat dia, tak jadi akhirat, jadi dunia. So yang tahunya adalah Tuhan empunya badan. Cuma nak sebutnya ialah apa sahaja yang tidak menguntungkan selepas mati, dunia. Apa sahaja yang menguntungkan selepas mati, dia adalah akhirat. Walaupun kita hanya bercakap sepatah perkataan, walaupun kita hanya menyumbang 10 sen, 20 sen, 5 sen, 1 sen, tapi lillah, kerana Allah Ta'ala. Akhirat. Itu maksud dunia di sini. Dunia yang tak menguntungkan akhirat, maka yang tu tinggallah. Adapun yang menguntungkan akhirat, teruskan. Kita ialah tahu dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kita keluar daripada rumah pagi-pagi. Tujuan apa? Nak berlumba dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nak tunjuk megah kita, nak tunjuk hebat juga kita, ada duit, maka kita pun nak beli tu ini juga, nak bertanding dengan orang. Dunia. Tapi kalau kita keluar kerana nak cari rezeki halal, nafkah anak-anak, nak mengaji tu ini dan sebagainya, jadi akhirat. Tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai ketua keluarga, kena cari nafkah, jadi akhirat. Tapi kalau tujuan kita nak berlumba, wa tafakhurim bainakum. Tu ayat Quran sebut tu. Ad-dunya lahwun wa la'ibun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Tu tahap-tahap dia tu. Ad-dunya ni la'ibun wa lahwun. Tu tahap bawah, mula-mula budak-budak. La'ibun wa lahu. Kerja main je dengan dunia. Hidup dia fikir main je. Celek mata main. Celek mata je cari mainan, cari member dia. Jom kita main. Itu ya kerja. Tahap budak-budak duduk dalam dunia. La'ibun walahwun. Besar sikit zinah. Naik umur belah-belah. Mula nak jangok tak, betul tak? Jangok tahu jangok. Nak melawar lah. Mula nak melawar. Yang perempuan kau yang laki kan, mula pandai dah beli tencu. Tencu ke apa? Beli gel, nak suruh kerah rambut jadi trojan naik atas. Mula pandai kan. Bila sekolah menengah, tu maknanya dah mula rasa ada perhatian tu. Ada makwa, ada pakwa duk tengok, walaupun perasan sendiri je ada orang tengok, tak ada orang tengok pun hidung kemik siapa nak. Cuma nak sebutnya naik umur 13, 14, dia mula dah ni dah. Tu zinah, dia mula nak pakaian yang mahal-mahal dah. Dia mula nak seluar yang mahal, baju yang mahal, branded. Tak nak dah yang beli-beli tepi jalan ni. Dulu kita duk beli lambang Ultraman pun pakai. Sayap Superman belakang pakai dia. Besar tak nak dah dia. Zinah. Naik lagi wa tafakhurum bainakum. Dia saling berbangga-bangga. Aku pakai kereta besi apa? Mu pakai kereta besi apa? Wa takathurun fil amwal. Dia berlumba-lumba untuk harta wal aulad, anak. Kan orang dah cerita, anak saya 10 orang, jaya-jaya semua. Saya ingat ada seorang hamba Allah dah meninggal dah dia. Cuma setiap kali dia datang rumah, itulah cerita dia. Kita dah boleh tahu dah. Dia datang mesti itulah cerita dia. Dia cerita anak dia. Anak dia yang sulung jadi apa, anak dia yang kedua jadi apa, anak dia yang ketiga jadi apa. Tu Allah Ta'ala cerita dah dalam Quran, perangai manusia ni. Wa tafakhurum bainakum, berbangga-bangga dia. Yang ni berbangga dengan benda dia, yang ni berbangga dengan benda dia. Wa takathurum fil amwali wal aulad. Yang ni cerita duit dia ada banyak ni, saham dia ada banyak ni. Dalam bernas tak bernas lah isu sekarang ni. Tu semua tu tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita dah bagaimana manusia ni dengan dunia dia. Jadi dunia ni yang macam tu lah. Andai dia menguntungkan akhirat, maka dia adalah Dia adalah mamduh. Dia adalah yang dipuji oleh Allah Ta'ala.
Tapi kalau dia tak menguntungkan akhirat, maka yang ni bahaya, cintakan dunia yang macam tu. Baik. Jadi yang tu kalau ibarat seperti kepala tadi, maka belakang-belakang dia tu banyak lagi lah. Sebab dunia ni luas kan. Dia akan datanglah bawah anak-anak daripada kepala tu. Hubbul jah, hubbul mal, cintakan kepada harta. Nak harta banyak, kalau tak ada jawatan, mana boleh dapat harta banyak? Mana tadi? Cuma nak sebut contoh tuan-tuan. Nak dapatkan harta, kalau tak ada nama, tak ada pangkat, tak dapat harta. Itu yang dimaksudkan dengan kepala dia adalah hubbud dunia, anak-anak dia tu. Belakang-belakang dia tu, dia ada hubbul jah, hubbul mal. Dia masuk banyak lagi belakang tu. Sifat-sifat madmumah yang lain. Baik, mana tadi? Kak Abi Hitak baca gini. Kata muallif, jika cinta kepada dunia adalah sumber dari segala kesalahan. Bila sebut dunia sini, faham dunia yang tak memberi manfaat kepada kita lepas mati. Juga sumber segala bencana, pangkal segala kehancuran dan sumber berbagai macam fitnah dan malapetaka. Artinya ia adalah bahaya yang telah mewabak di zaman ini. Mewabak tu. Sini dia tulis mewabah, bahasa dia tu. Mewabak di zaman ini maknanya tersebar macam pandemik tu lah. Sangat besar bahaya dan akibatnya. Bahkan telah merata di berbagai kalangan, baik atas maupun bawah. Baik manusia yang atasan maupun manusia bawahan. Manusia pun saling memamerkannya tanpa rasa malu, seakan-akan ia tidak memiliki cacat maupun kekurangan di dalamnya. Kerana dunia telah menguasai hati mereka dan menimbulkan sifat tamak untuk memakmurkan dunia serta mengumpulkan harta bendanya. Ini yang Nabi pesan dalam satu hadis. Kita yang duduk berlumur dengan dunia ni, satu Nabi pesan jangan duduk berasa cuci. So duduk bajet suci pula kita. Kita yang duduk berlumur dengan dunia ni, jangan duduk berasa kita tak ada cinta dunia. Nabi sebut dah dalam hadis. Nabi kata perumpamaan ahlud dunya innama mathalu sahibid dunya. Nabi kata perumpamaan ahlud dunya, Nabi kata kalmashi 'alal ma, seperti orang yang berjalan di atas air. Orang yang berjalan atas air ni Nabi kata apa? Hal yastati, adakah orang yang berjalan atas air tu, alladhi yamshi 'alal ma, orang yang berjalan atas air tu, alla tabtalla qadamah. Boleh tak orang berjalan atas air kaki dia tak basah? Jangan duk kira lah saya pakai kasut tak basah. Ayalah gitu, kita kira berjalan dengan kaki ni. Itu maksud Nabi. Jalan dengan kaki atas air tak basah kaki dia. Tak akan berlaku lah. Sebab tu kita yang mengaji ni, jangan berasa kita cuci daripada hubud dunia. Kena letak dalam diri kita masih ada lagi cintakan dunia. Sebab apa? Dia ada tanda-tanda, ada alamat dia. Ada satu syair yang ulama sebut. Dia kata apa? Abdullah Ibn al-Mubarak sebut. Ara unasan, dia kata, aku tengok ramai manusia. Bi adnad din qad qana'u. Ramai manusia ni, kalau bab agama, dia mudah rasa cukup. Cukup 2 rakaat. Cukup mengaji setakat tu. Cukup banyak dah mengaji tu. 45 minit, lama dah mengaji tu. Semayang 5 minit, lama dah semayang 5 minit. Tengok World Cup 90 minit. Semayang 5 minit. Tapi kata Abdullah bin Mubarak, ara unasan, dia kata aku tengok ramai manusia jadi gitu. Dengan urusan agama qad qani'u. Mereka ni pun dah rasa cukup dengan agama. Wala arahum radu fil 'aishi bid-duni. Tapi bila urusan hidup, urusan keduniaan, maka aku tak tengok mereka ni redha, puas hati dengan kekurangan yang ada pada dunia. Allah Ta'ala bagi kita hidup cukup dah, makan minum kita.
Boleh hidup dah. Tapi duk tengok orang rasa tak puas hati. Tengok orang ni lebih, tengok orang ni lebih. Tambah-tambah pula yang apa? Yang pernah jadi apa? Jadi teman kita, classmate kita, schoolmate kita dan sebagainya lah. Kenapa orang ni Allah Ta'ala bagi dia lebih, kita tak jadi lebih? Kenapa orang ni apa? Allah Ta'ala bagi dia naik pangkat tinggi dan sebagainya. Kita dak duduk biasa-biasa. Tak puas hati kadang-kadang dengan Allah Ta'ala. Sampai tahap tu. Sebab apa tu? Kerana dunia ada dalam hati kita. Saya nak sebutnya tadi, hadis tadi. Jangan kita yang mengaji ni berasa kita cuci dah daripada dunia. Sebab Nabi sebut dah perumpamaan tadi. Orang yang berjalan atas air biasanya kaki dia akan basah lah. Bila kita duduk dalam dunia, ghalibnya dunia akan ada di kita. Cuma bezanya antara kita semua ni sikit atau banyak. Ada orang boleh jadi banyak dunia sehingga tak sempat nak melakukan ibadat pada Allah. Bahkan lebih dahsyat daripada tu, tak kira halal haram. Ambil asal orang bagi sakau, istilah sakau sebenarnya. Sakau semua, tak kira dah halal ke haram ke. Ambil hatta lebay-lebay, sebut lebay kan tuan-tuan kata siapa pula. Hatta lebay-lebay tak kira dah. Ustaz duk mengajar tasawuf, sakau orang bagi kita ambil, tak kira halal haram dah. Kerja, buat dua kerja contohnya. Tempat yang sepatutnya hakiki, tinggal. Pergi buat kerja yang lain. Sebab apa? Nak dapat banyak ni. Tak kira tu halal haram. Sedangkan Nabi sebut, akhir zaman nanti, baca dah hadis ni sebelum ni. Akhir zaman nanti akan datang satu kaum, la yubalu, mereka tak kira amin haramin am halal. Diambil itu daripada halal ataupun haram. Ya zaman kita sekarang ni. Zaman kita sekarang ni. Orang tak kira daripada halal ataupun daripada haram. Jadi, nak sebutnya ialah dunia. Dunia ni, dia tak kira siapa. Kita yang duduk dalam majlis ilmu. Kita yang mengaji tasawuf. Kita yang mengaji apa? Kitab hikam, katakanlah Ibnu Athaillah. Boleh jadi dalam hati kita tak sunyi daripada dunia lagi. Salah satu daripada dunia ialah pujian manusia. Orang tak bagi apa pun pada kita. Tak bagi jawatan, tak bagi duit, tak bagi apa pada kita. Tapi orang bagi pujian. Cukup. Itu adalah dunia dah. Menguntungkan tak untuk akhirat kita? Tak menguntungkan. Apatah lagi kalau itu tujuan kita, nak orang puji, nak orang sebut, nak orang angkat nama kita dan sebagainya. Dunia lah. Dia hanya untung di akhirat. Dia hanya untung di dunia. Sebab tu kena bijak. Sebagaimana yang Nabi sebut. Bila engkau berjalan atas air, ghalibnya kaki engkau basah. So, bila kita duduk dalam dunia, berhati-hati. Sebenarnya dunia ada dalam hati kita. Bezanya sikit ataupun banyak. Ada orang banyak, sampai tak kira halal haram. Ada orang yang sikit, maka dia tepis-tepis. Tepis dengan apa? Tepis dengan sifat zuhud. Tu zuhud tenang ada dalam hati. Bila ada zuhud, dia tak ada cenderung kepada dunia. Dunia dia hanya duduk di sini. Duduk di tangan sahaja. Dia tak duduk kat sini. Yang jadi masalahnya bila duduk sini, dia hub, cinta. Dia tak nak duduk kat sini. Bila duduk kat sini, tak ada apa. Dia boleh berlalu dalam hidup kita, dunia tersebut. Tanpa kita rasa apa? Tanpa kita rasa sempit. Sebagaimana sempitnya ahli dunia bila hilang dunia dia. Sebab tu Abdullah bin Mubarak sebab apa? Fastaghni, maka jadilah kamu orang yang kaya billah dengan Allah. Fastaghni billah, jadilah kamu orang kaya dengan Allah an dunyal muluk, daripada dunia para raja-raja. Dunia para raja, mereka ini istaghna, mereka ni kaya bidunyahum aniddin. Mereka ni kaya dengan dunia mereka, tak ada agama. Jangan kita yang duk ngaji, yang ada ilmu sikit sebanyak ni, nak kaya sebagaimana kayanya raja dengan dunia mereka. Kaya kita orang mengaji, khusus mengaji ilmu tasawuf, mengaji kaya kita adalah kaya dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala Al-Ghani. So kita ada Allah Ta'ala. Man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa yang dapat Allah, dia ada segala-galanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa yang hilang Allah Ta'ala, dia hilang segala-gala. Walaupun zahir dia milik semua sekali. Tak ada faedah pun hilang Allah Ta'ala. Dunia dia milik. Dunia Allah Ta'ala bagi pada dia. Tapi dia hilang Allah Ta'ala. Akhirat untung? Tak untung.
Duk atas dunia tak ada apa pun kita. Tapi ada Allah bersama kita. Mati pejam mata je, syurga. Pejam je mata. Cabut roh je, syurga dah kita. Tengok dah syurga. Lintah dah di mata kita syurga. Di dunia, orang tak pandang. Tak mulia. Uwais Al-Qarani. Tak mulia pun. Dunia tak kenal dia. Tanya orang daripada Yaman pun tak kenal dia. Dia ada tanda kat tubuh dia. Tak kenal. Tapi Nabi kata dia masyhur di langit. Tu beza sifat dunia dengan akhirat. Naknya, kalau boleh sebaik-baiknya, dunia Allah Ta'ala bagi pada kita, kita hidup senang, tak berhajat pada orang, tak minta-minta pada orang, tapi kesenangan itu jadi saham akhirat. Bukan makin jauh kita daripada Allah Ta'ala. Itu lagi cantik. Nabi hidup gitu kan. Dunia pun Nabi ambil. Hubbiba ilayya, Nabi kata, dijadikan aku kasih pada dunia ni. Beberapa perkara. Antaranya ialah at-tib. Nabi suka kepada wangi-wangian. Sebab tu tiap-tiap kali orang hulur minyak wangi, Nabi tak pernah tolak. Sebab Nabi kata, tu di antara dunia kamu yang aku dijadikan kasih juga pada benda tu. Antara yang Nabi kata, An-Nisa, Nabi kata, aku pun jadi suka juga pada perempuan. Kalau nak kira Nabi ni dalam hati dia Allah lah. Tapi antara dunia yang kamu suka, perempuan yang kamu suka, aku pun jadi rasa cinta juga pada perempuan. Tapi cinta Nabi pada perempuan, walau 9 orang, akhirat semua. Cinta kita pada seorang perempuan boleh jadi dunia semata-mata. Belum kahwin di masjid, lepas kahwin tak kenal masjid, pasal malam. Beza kan kita. Nabi 9 orang pun akhirat belaka. Tu beza dunia dengan akhirat. Jadi kita yang mengaji, biar tahu diri kita duduk di mana. Tu nak suruh tengok diri kita, bukan tengok orang lain. Kok kita ni masih terpaut dengan dunia lagi. Ada buang sikit-sikit. Biar hilang daripada kita besarnya dunia. Yang besarnya ialah Allah Ta'ala. Baik. Isyak dah. Mana tadi? Lepas tu dalam kitab lain dia sebut tanda-tanda dia. Antara tanda-tanda orang yang cintakan dunia ni, yang biasa duk berlaku pada kita. Banyak tanda-tanda lain yang biasa duk berlaku pada kita ialah kasratul kalam anid dunia. Banyak cakap pasal dunia. Hatta dalam masjid, dalam tempat ibadat, duk cakap pasal dunia lagi. Sebab apa? Ulama sebut dah, kaedah dia, man ahabba syai'an, bila seseorang tu dia suka, dia kasih, dia cinta pada sesuatu, maka aktsara min dzikrih, mesti dia akan banyak sebut. Orang bila minat motor, duk cerita pasal motor. Orang bila minat pasal kereta, satu-satu kereta, duk cerita pasal kereta. Minat dengan bola, semua pemain bola dia kenal. Jadual apa malam ni, dia tahu. Padahal umrah tergendala dengan sebab World Cup. Sebab apa? Jadi mahal. Hotel jadi mahal, tiket jadi mahal. Sebab apa? Sebab nak bawa ke kota. Contoh saya sebut. Cuma nak beritahunya ialah dunia bila mana duduk dalam hati kita, tanda cakap pasal dunia. Cerita pasal dunia. Bila bercakap agama je berasa apa? Berasa tak boleh masuk dengan dia ni. Sebab apa? Asyik dia bercakap pasal ibadat, pasal akhirat. Itu perangai kita. Tak berapa boleh duduk dengan dia. Sebab apa? Sebab kalau duduk dengan dia, cerita bab pahala, bab dosa. Macam tuan-tuan tak boleh masuk dengan apa? Dengan geng tabligh. Sebab apa? Cerita bab iman. Tak boleh masuk dengan dia. Sebab apa? Duk cerita bab imannya. Kita nak juga cerita politik-politik. Gitu contoh. Contoh. Tuan-tuan jeling lain macam nak berhenti dah. Main isyak kat rumah dah lah ni rasa. Mana tadi? Gitulah ibarat dia. Tanda ulama kata, bila kita cintakan dunia, itulah benda yang kita sembang. Tu saya ingat pesan Ustaz pesan Ustaz Hazri Al-Bindani. Dia kata apa? Jangan sampai politik jadi patung berhala dalam diri kita. Jangan sampai dia jadi patung berhala dalam diri kita. Tak nampak benda lain dah. Tu matlamat kita. Cerita tu. Target itulah contoh. Dah jadi patung berhala. Sebab apa? Dunia seolah-olah untuk itu. Orang lebih dahsyat pada tu. Target dia itu halal haram belakang kira. Lebih dahsyat tu. Patung berhala tu. Walaupun dia tak pergi batu kef. Walaupun dia tak sembah patung yang ada di batu kef. Dia sembah apa sekarang ni? Sembah politik.
Dia nak dapat kedudukan dia, nak dapat kuasa dia, dia sanggup buat apa saja. Itu ibarat jadi berhala tu. Sebagaimana kita diajar patuh dan taat pada Allah Ta'ala, dia patuh dan taat kepada hukum politik contoh. Tuhan politik dia. Nak memastikan dia naik, hatta memecahkan siapa-siapa pun tak apa. Cantah siapa-siapa pun. Kaedah gitu kan. Farid tasud. Kau pecahkan, nanti kau akan naik memerintah. Kau pecah belah kan, nanti kau akan naik. Itu kaedah dia dah. Kaedah pecah-pecahkan, nanti kita akan naik. Tu saya nak sebut contoh. Jangan sampai tahap itu jadi berhala dalam diri kita. Tujuan hidup kita bukan itu semata-mata. Tujuan hidup kita adalah untuk jadi hamba pada Allah. Selagi duduk atas jalan taat pada Allah Ta'ala, ya. Tak taat pada Allah Ta'ala sehingga luput amal ibadat itu, kebajikan itu, tinggal. Buang masa tu. Duk cakap benda tu tiap-tiap masa, sehingga buang masa itu, sehingga Quran pun tak baca dah kita. Dah lah umur kita dah 70, Quran pun tak baca. Allah, esok lusa nak mati, Quran tak baca lagi. Bawa duk baca tentang politik semata-mata. Contoh ni tuan-tuan, contoh. Lagi tuan-tuan tak panggil dah molek juga. Cuma nak sebut gitu. Quran tak baca, semayang sunat tak sempat. Sebab apa? Nak cerita bab ni. Bab isu semasa yang duk hangat 2-3 hari. 600 bilion. Bernas, apa lagi? Macam-macam lagi lah. Duk berlaku sekarang ni. Tak sempat dah nak baca Quran. Sebab apa? Nak tengok Facebook ni. Yang duk tengok Facebook tu nak mati esok lusa dah. Kita tengok Allah yang duk tengok Facebook, yang duk baca tu Allah, malaikat duk belakang kepala dah. Duk tunggu atas kepala dah. Duk di kaki dah nak tarik dah. Tapi duk cerita tu. Pak cik mengaji dah ke bab semayang? Tak ngaji lagi. Allah, kalau gitu memang jadi patung berhala sungguh. Biar tahu prioriti. Biar tahu keutamaan mana yang perlu kita utamakan dalam hidup. Tapi ada orang melalui jalan tersebut jadi ibadah. Tengok. Tu saya kata kena pandai CV dia. Baik. Baca. Oleh kerana itu hilanglah kebesaran agama, sirnalah cahaya keyakinan, telah membisu lisan-lisan para penceramah, tertutuplah jalan kebenaran dan terbukalah jalan kebatilan. Demi Allah, ini merupakan suatu fitnah yang buta, tuli, gelap gulita, yang menyebabkan doa-doa tidak terkabul, tidak dihiraukan orang yang menyeru ke jalan kebaikan. Sungguh benar apa yang dikatakan Nabi. Beliau bersabda, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-malu wa likulli ummatin ajal wa ajalu ummati dinar wa dirham. Setiap umat memiliki fitnah sendiri dan fitnah bagi umatku adalah harta, dan setiap umat memiliki anak sapi dan anak sapinya umatku adalah dinar dan dirham. Artinya Allah lebih mengetahui akan maknanya, bahawa setiap umat memiliki sesuatu yang dapat menyibukkan mereka dari beribadat kepada Allah, sebagaimana Bani Israel sibuk menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran daripada menyembah Allah Ta'ala. Itu saya sebutkan tadi, patung berhala tu. Tak semestinya patung tu. Kod dia bukan dalam bentuk seketul, tapi dalam bentuk fahaman. Boleh jadi patung berhala dalam hidup kita. Boleh bergaduh, duduk satu meja boleh bergaduh. Saya pernah tengok bergaduh di sekolah ni. Duduk sembang, seorang hijau, seorang PS, bergaduh, bertepuk meja. Elok sebelum ni, tak ada apa-apa. Bergaduh sebab bukan dia ahli politik pun. Tapi sembang sampai gaduh. Tak bertegur siapa. Dah jadi berhala tu. Berhala tu mengajarkan pada kita sampai tak bergaduh sama kita pun tak apa. Padahal bincang berlapang dada. Bincang boleh jadi kita betul, boleh jadi kita salah. Apa salah? Bersenyum-senyuman sudah. Tapi tak boleh. Dia jadi panas. Ada siapa berkata tak boleh apa? Yang jenis introvert, tak boleh. Tak boleh buat lawak-lawak. Tu benda-benda yang apa? Yang jadi dunia ataupun jadi akhirat, kita kena ukur dengan apa? Dengan ilmu. Baik. Habis dulu situ akan datang, insya-Allah dia akan cerita pula pada kita tingkatan-tingkatan dunia. Kita duduk di tingkatan dunia yang keberapa? Wallahu a'lam ilmuhul atam.